falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru. Setiap dokumen ini menyumbang kepada pembentukan sistem pendidikan negara yang selari dengan matlamat FPK serta FPG yang bertujuan untuk melahirkan rakyat yang berakhlak mulia, melahirkan masyarakat yang bersatu padu, dan melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan dan berketerampilan. Terdapat 12 dokumen yang telah menyumbang kepada pembentukan sistem pendidikan negara kita, yaitu 7 dokumen sebelum merdeka seperti sistem pendidikan pondok, sistem pendidikan vernakular, laporan Cheesman, laporan Barnes 1950, laporan Venue 1951, ordinan pelajaran 1950 dan penyata Razak 1956. Manakala terdapat 5 dokumen selepas merdeka, iaitu laporan Rahman Talib, Akta Pendidikan 1961, laporan Aminuddin Baki 1964, laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1976 dan Akta Pendidikan 1996. Tetapi dalam video kali ini kami akan menekankan 3 dokumen, iaitu sistem pendidikan pondok, penyata Razak 1956 dan laporan Rahman Talib. Sistem pendidikan pondok. Sebelum itu, mari kita mengenali serba sedikit berkaitan sejarah sistem pendidikan pondok. Sistem pendidikan pondok ini muncul seiring dengan kedatangan agama Islam di Tanah Melayu pada abad ke-14 yang berdasarkan penemuan batu bersurat di Kuala Berang, Terengganu pada 1303 Masihi. Kemudian, pertumbuhan pendidikan pondok ini semakin pesat pada abad ke-18 dan dipelopori oleh golongan ulama dari Patani. Pondok biasanya diasaskan oleh seorang yang mahir dalam bidang ilmu agama yang dipanggil sebagai ulama. Dan hasil daripada murid-murid yang belajar di Patani, mereka pulang ke negeri masing-masing seperti Kedah, Kelantan, Terengganu, Johor dan sebagainya untuk menubuhkan pondok-pondok sendiri. Baiklah, kita beralih kepada hubungan sistem pendidikan pondok dengan FPK dan FPG. Sistem pendidikan pondok ia menekankan pendidikan agama Islam dan moral yang berkait rapat dengan falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu melahirkan rakyat Malaysia yang berakhlak mulia. Manakala falsafah pendidikan guru pula guru yang berpekerti mulia. Seterusnya ialah hubungan antara pendidikan agama Islam dan moral dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Yang pertama ialah pembentukan akhlak mulia. Dalam subjek pendidikan agama Islam, ia menekankan pentingnya akhlak yang baik seperti kejujuran, kesopanan, tanggungjawab, kesabaran dan rasa hormat kepada orang lain. Ini membantu murid untuk membentuk kepribadian yang beretika dan mempunyai sikap yang baik dalam berinteraksi dengan keluarga, rakan-rakan dan masyarakat. Sebagai contoh, dalam pendidikan pondok, murid akan belajar tentang pengajaran tasawuf yang melibatkan aspek kerohanian dan pembentukan moral dalam diri. Melalui pengajaran tasawuf ini, murid akan diajar untuk menanam sifat-sifat mulia seperti ikhlas, sabar, rendah hati dan syukur serta menghindari sifat-sifat tercela seperti riak, sombong dan hasad dengki. Yang kedua ialah pembentukan disiplin dan tanggungjawab. Pendidikan agama Islam mendidik murid tentang kepentingan disiplin dalam menjalani kehidupan seharian, khususnya melalui ibadah seperti solat 5 waktu, puasa dan amalan-amalan lain yang menuntut komitmen yang tinggi. Ini membantu murid membentuk sikap disiplin dalam kehidupan seharian mereka, baik dalam pembelajaran maupun dalam hubungan sosial. Kita boleh lihat dalam pendidikan pondok ini, santri iaitu murid akan diajar untuk menghafal Al-Quran, membaca hadis, malah murid juga ditugaskan untuk melakukan aktiviti fizikal seperti berkebun, gotong royong dan menjaga pondok atau surau. Hal ini bukan saja mendisiplinkan murid, malahan mereka juga diajar bertanggungjawab dalam setiap apa yang ditugaskan kepada mereka. Yang terakhir adalah menanam nilai kejujuran dan integriti. Nilai kejujuran dan integriti adalah elemen penting dalam pendidikan moral. Murid diajar untuk sentiasa berkata benar, bersikap jujur dan memegang prinsip integriti dalam setiap tindakan. Ini membentuk individu yang boleh dipercayai dan dihormati oleh orang lain dalam semua aspek kehidupan. Sebagai contoh, di pondok, murid akan melalui peperiksaan hafazan, iaitu ujian hafalan Al-Quran. Murid tidak dibenarkan untuk melihat teks ketika diminta untuk melafazkan ayat-ayat yang telah dihafal. Ini akan mendidik sikap jujur dalam diri setiap murid.
Selain itu, dalam pendidikan pondok, murid digalakkan untuk mengaku kesalahan kepada guru atau pengawas jika melanggar peraturan asrama seperti keluar tanpa izin. Hal ini untuk membentuk sikap integriti akhlak dan mengajar murid untuk belajar daripada kesilapan yang dilakukan. Oleh yang demikian, pendidikan agama Islam dan moral ini bukan sahaja menekankan ilmu pendidikan Al-Quran, tetapi ia juga melibatkan pembentukan akhlak, sahsia dan membentuk manusia yang baik dan mulia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hal ini selaras dengan FPK, iaitu ingin melahirkan rakyat Malaysia yang berakhlak mulia. Baiklah, kita beralih pula kepada hubungan antara pendidikan agama Islam dan moral dengan falsafah pendidikan guru. Yang pertama, guru sebagai contoh akhlak terpuji. Dalam sistem pendidikan pondok, guru atau ulama memainkan peranan penting sebagai contoh akhlak mulia yang akan diikuti oleh murid. Guru bukan sahaja menyampaikan ilmu agama, tetapi juga menunjukkan cara hidup yang berlandaskan ajaran Islam. Murid memerhatikan tingkah laku, sikap dan cara guru menjalankan kehidupan sehari-hari, termasuk dalam aspek kesederhanaan, ketakwaan, disiplin dan interaksi dengan masyarakat. Akhlak mulia guru memberikan kesan yang mendalam dalam membentuk kepribadian dan moraliti seorang murid. Yang kedua ialah pembinaan hubungan guru dan murid. Dalam sistem pendidikan pondok, hubungan antara guru dan murid adalah sangat erat dan berlandaskan hormat menghormati. Guru yang berpekerti mulia menunjukkan sikap kasih sayang, sabar, prihatin terhadap murid serta adil dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada murid tanpa mengira latar belakang setiap murid. Ini bukan sahaja mendidik murid dalam aspek akademik tetapi juga membentuk mereka dalam aspek moral dan etika. Hal ini kerana murid akan melihat guru sebagai suri teladan yang mereka hormati dan kagumi, dan mereka juga menganggap guru sebagai mentor atau mursyid yang membimbing mereka dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab untuk membantu mereka mencapai kecemerlangan dari segi akhlak dan ilmu. Dan yang terakhir ialah disiplin dan tanggung jawab guru dalam mendidik. Guru yang berpekerti mulia juga menunjukkan disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas mereka sebagai pendidik. Mereka mendidik murid dengan penuh kesungguhan dan kasih sayang, menunjukkan komitmen dalam memastikan murid memahami ilmu agama dan mempraktikannya dengan betul. Guru yang bertanggung jawab juga memastikan bahawa murid mengekalkan disiplin dalam ibadah, belajar dan kehidupan seharian, selain daripada tanggung jawab sebagai pendidik. Dalam sistem pendidikan pondok, guru juga berfungsi sebagai murabbi, iaitu pendidik yang membentuk akhlak dan kepribadian. Dan guru yang berpekerti mulia juga memberi pengaruh besar dalam membentuk disiplin diri dan tanggung jawab murid. Oleh yang demikian, hal tersebut berkait rapat dengan falsafah pendidikan guru yang ada menyatakan guru yang berpekerti mulia, yang melibatkan banyak aspek maupun adil, sopan santun dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai seorang pendidik yang ingin mencapai hasrat falsafah pendidikan kebangsaan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang hubungan antara penyata jawatan kuasa pelajaran 1956, iaitu juga dikenali sebagai penyata Razak 1956 dengan falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah sistem pendidikan ini. Sistem pendidikan ini merupakan satu cadangan yang dikemukakan oleh Jawatan Kuasa Pelajaran pada tahun 1956. Sistem pendidikan ini dipengerusi oleh Tun Abdul Razak Hussein, iaitu Menteri Pendidikan pada masa tersebut. Oleh itu, penyata Jawatan Kuasa Pelajaran 1956 juga dikenali sebagai penyata Razak 1956. Jawatan Kuasa Pelajaran membentuk penyata Razak 1956 setelah mengkaji semula Ordinan Pelajaran 1952 bagi membuat pindaan mengikut keperluan. Penyata Razak 1956 ditubuhkan untuk membina satu sistem pendidikan kebangsaan yang memenuhi keperluan negara yang merdeka.
matlamat utama untuk Penyata Razak 1956 adalah untuk melahirkan perpaduan antara kaum di tanah Melayu. Jadi, persoalannya, apakah kepentingan perpaduan dalam satu negara? Perpaduan adalah sangat penting dalam negara kita Malaysia yang mempunyai berbilang kaum. Apabila rakyat Malaysia saling menghormati dan bersepadu, mereka dapat bekerjasama untuk mencapai matlamat yang sama sekaligus mengurangkan konflik dan ketegangan yang mungkin timbul daripada perbezaan agama, bangsa, budaya atau pandangan politik. Perpaduan juga membawa keharmonian sosial yang memperkukuh kesejahteraan masyarakat dan mempercepatkan pembangunan negara. Tambahan pula, perpaduan ini dapat menjamin kestabilan politik dan sosial negara, membolehkan ekonomi berkembang tanpa gangguan besar serta membantu membina masyarakat yang hormati perbezaan antara satu sama lain. Pendek kata, perpaduan memastikan sebuah negara dapat membangun dengan lancar, menjaga keharmonian, dan menyediakan peluang yang sama rata untuk semua rakyat tanpa mengira latar belakang mereka. Seperti saya sudah terangkan sebelum ini, tanah Melayu mempunyai rakyat yang berbilang kaum, bangsa dan budaya. Bagi memenuhi keperluan negara yang merdeka, perpaduan antara kaum mesti dilahirkan di tanah Melayu untuk mencapai matlamat tersebut. Oleh itu, Penyata Razak 1956 dibentukkan dengan matlamat utamanya iaitu menyatu padukan penduduk yang berbilang kaum di tanah Melayu. Aspek ini diselarikan dengan hasrat falsafah pendidikan kebangsaan yang berbunyi, pendidikan di Malaysia berusaha bagi melahirkan warga negara Malaysia yang berkeupayaan memberi sumbangan terhadap keharmonian keluarga, masyarakat dan negara. Pertama sekali, saya akan menceritakan tentang hubungan antara Penyata Razak 1956 dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Salah satu cadangan dalam sistem pendidikan ini, iaitu pembelajaran bahasa Melayu adalah wajib bagi semua sekolah, sama ada sekolah rendah maupun sekolah menengah. Cadangan ini menyebabkan murid-murid dapat berintegrasi dengan lebih mudah dalam pelbagai situasi sosial setelah menguasai bahasa Melayu. Ia membantu memupuk rasa kebersamaan dan kesatuan dalam kalangan pelajar dari pelbagai latar belakang. Sebagai contoh, pembelajaran bahasa Melayu membolehkan pelajar dari sekolah jenis kebangsaan, sekolah vernakular dan sekolah antarabangsa berkomunikasi dan berinteraksi dengan lebih mudah. Dengan ini, dapat memudahkan integrasi sosial dalam masyarakat dan membantu individu berasa lebih diterima dalam komuniti yang besar. Selain itu, cadangan ini juga dapat merapatkan jurang perbezaan antara kaum. Hal ini demikian kerana bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar membantu mewujudkan hubungan yang lebih mesra antara kaum. Apabila semua pelajar mahir dalam bahasa Melayu, mereka akan lebih mudah untuk saling memahami budaya masing-masing dan menghormati perbezaannya. Dengan ini, dapat mewujudkan suasana persefahaman dan menghormati perbezaan budaya sekaligus menghapuskan halangan bahasa yang boleh menyebabkan salah faham serta membina hubungan yang lebih erat antara satu sama lain. Di samping itu, bahasa Melayu bukan sahaja berfungsi sebagai alat komunikasi tetapi juga merupakan simbol persatuan dan identiti nasional. Apabila semua pelajar di Malaysia diwajibkan mempelajari bahasa Melayu, ia membantu membina rasa cinta dan taat setia kepada negara. Rakyat Malaysia, tidak kira latar belakang kaum, menggunakan bahasa Melayu dalam kehidupan seharian mereka dapat membantu menanam rasa bangga terhadap bahasa kebangsaan dan pada masa yang sama menggalakkan pelajar untuk menghargai dan memahami kepentingan identiti nasional. Guru-guru juga memainkan peranan penting untuk melahirkan masyarakat yang bersatu padu. Guru-guru boleh menjalankan aktiviti pembelajaran secara berkumpulan yang melibatkan murid yang berbilang kaum. Melalui aktiviti ini, murid-murid belajar bekerjasama, saling menghormati pandangan dan idea rakan-rakan,
serta menghargai kelebihan keberbagaian dalam kumpulan mereka. Dengan ini dapat memupuk semangat bersatu baru dan mengurangkan jurang antara kaum. Sebagai contoh, dalam kelas pendidikan jasmani, guru boleh membentuk pasukan yang terdiri daripada murid-murid yang berbagai kaum. Murid-murid ini perlu bekerjasama untuk mencapai matlamat yang sama sekaligus membina perpaduan dalam pasukan. Yang kedua, guru-guru boleh mendidik murid tentang keunikan setiap kaum dan budaya. Dengan ini, dapat membantu murid memahami dan menghormati perbezaan budaya serta mengurangkan stereotip negatif antara kaum. Sebagai contoh, guru-guru boleh menganjur pertandingan pakaian tradisional sempena Hari Malaysia, di mana murid-murid dari pelbagai kaum memakai pakaian tradisi masing-masing. Ini menggalakkan rasa bangga terhadap budaya sendiri sambil belajar menghargai budaya orang lain. Yang ketiga, guru-guru harus menunjukkan sikap toleransi dan menghormati semua murid tanpa kira kaum atau agama. Tingkah laku ini akan dijadikan contoh oleh murid-murid dalam cara mereka berinteraksi dengan rakan-rakan yang berbilang kaum. Guru perlu mengelakkan diskriminasi dan memastikan semua murid dilayan dengan adil. Sebagai contoh, seorang guru yang adil tidak membezakan murid berdasarkan kaum atau agama semasa memberi pujian ataupun teguran. Ini menunjukkan bahawa semua murid adalah sama penting dan layak mendapat layanan yang saksama. Akhirnya, saya akan bentangkan hubungkan laporan Rahman Talib 1960 dengan FPK dan FPG. Sebelum masuk topik ini, izinkan saya memperkenalkan laporan Rahman Talib 190 ini. Ia merupakan satu laporan yang diperkenalkan selepas merdeka, iaitu pada tahun 1960. Ia merupakan kesinambungan kepada Penyata Razak dengan objektif utama menyemak semula sistem pendidikan di tanah Melayu ketika itu. Salah satu penyata yang amat penting dalam laporan ini ialah untuk memberi penekanan kepada pendidikan teknik dan vokasional dengan harapan untuk menghasilkan model insan yang bukan sahaja memiliki pengetahuan tetapi juga kemahiran yang diperlukan dalam pembangunan negara. Sebelum kita pergi lebih lanjut, penting untuk kita memahami maksud pendidikan teknik dan vokasional. Pendidikan teknik merujuk kepada latihan yang memberi penekanan kepada aspek taktikal dalam pelbagai bidang seperti kejuruteraan, otomotif, dan teknologi maklumat. Pendidikan vokasional pula melibatkan latihan kemahiran dalam bidang pekerjaan tertentu seperti pertunggangan, masakan, penjagaan kesihatan, dan berbagai lain industri. Kedua-dua jenis pendidikan ini bertujuan untuk melengkapkan pelajar dengan kemahiran praktikal yang boleh terus digunakan di alam pekerjaan, menjadi mereka lebih bersedia untuk berkhidmat dan dalam sektor-sektor yang memerlukan tenaga mahir. Selain itu, pendidikan teknik dan vokasional juga memberi murid satu lagi pilihan untuk meneruskan pembelajaran. Pendidikan teknik dan vokasional yang ditekankan dalam laporan Rahman Talib adalah selari dengan usaha untuk menyediakan tenaga kerja yang berketerampilan tinggi. Pendidikan jenis ini tidak hanya fokus kepada ilmu pengetahuan, tetapi lebih kepada kemahiran praktikal yang boleh diaplikasi dalam sektor pekerjaan. Hal ini penting kerana negara memerlukan tenaga kerja yang mampu menyumbang kepada pembangunan industri dan ekonomi. Sekarang, bagaimana laporan Rahman Talib ini berkait dengan falsafah pendidikan kebangsaan iaitu FPK? FPK bertujuan untuk melahir rakyat Malaysia yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, dan intelek.
FPG juga ingin membentukkan warga negara yang berilmu pengetahuan dan berketerampilan. Di sinilah kita lihat hubungan langsung dengan laporan Rahmat Talib. Pendidikan teknik dan vokasional yang digariskan dalam laporan ini membantu melahirkan individu yang memiliki keterampilan tinggi, memenuhi kehendak FPK yang mahu rakyat Malaysia berpengetahuan dan berketerampilan dalam bidang. Sebagai contoh, apabila kita bercakap mengenai rakyat yang berketerampilan, kita rujuk kepada individu yang bukan saja berpendidikan dalam teori tetapi juga berkemahiran praktikal. Laporan Rahmat Talib membantu memperkukuh elemen ini melalui pendidikan teknik dan vokasional, menjadikan rakyat kita lebih produktif dan cekap dalam bidang yang diceburi. Ini sering dengan maklumat FPK untuk meningkatkan keupayaan individu dari segi kemahiran dan ilmu. Seterusnya, kita lihat pula kaitan dengan falsafah pendidikan guru iaitu FPG. FPG menekankan bahawa guru perlu mempunyai pandangan yang progresif dan saintifik. Ini bermakna guru harus sentiasa berusaha untuk meningkatkan kemahiran mereka dan sentiasa mengikuti perkembangan semasa dalam bidang pendidikan. Laporan Rahmat Talib yang memberi fokus kepada pendidikan teknik dan vokasional juga menggariskan keperluan untuk guru yang terlatih dalam bidang ini. Guru yang mengajar kemahiran vokasional perlu sentiasa relevan dengan perubahan teknologi dan kemajuan industri. Ini lahirkan guru yang progresif sesuai dengan FPG. Laporan Rahmat Talib 1960 adalah satu asas penting yang membentukkan sistem pendidikan kita hari ini. Salah satu aspek utama yang ditekankan dalam laporan ini ialah melahirkan rakyat yang berkemahiran dan berketerampilan. Ini adalah untuk memastikan generasi yang akan datang mempunyai kemahiran yang sesuai untuk memenuhi keperluan industri dan perbangunan negara. Melalui pendidikan teknik dan vokasional, ini dapat melahirkan individu yang berkemahiran dan berketerampilan dari segi kemahiran dan ilmu produktiviti. Ini adalah kerana pada masa itu terdapat keperluan mendesak untuk menyediakan tenaga kerja yang terlatih dalam bidang teknikal dan kemahiran ini. Pendidikan vokasional dan teknik memberi tumpuan kepada aspek praktikal dalam bidang seperti mekanikal, elektrikal, pertanian dan lain-lain. Salah satu hasil daripada penekanan pendidikan teknik dan vokasional ini ialah melahirkan individu yang berkemahiran tinggi dalam pelbagai sektor. Ini bermakna pelajar tidak hanya belajar secara teori, tetapi mereka juga diajar untuk mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi sebenar, sama ada dalam bidang teknikal, perindustrian atau perkhidmatan. Laporan Rahmat Talib mendorong usaha untuk memastikan individu yang dilahirkan dari sistem pendidikan mempunyai kemahiran yang boleh diaplikasi dalam pekerjaan dan kehidupan harian mereka. Ini menekankan bahawa pendidikan harus mempersiapkan pelajar bukan saja untuk lulus peperiksaan, tetapi juga untuk berjaya di dunia sebenar. Seterusnya, kita akan melihat pula hubungannya dengan FPG. FPG menekankan peranan guru sebagai pembimbing yang mampu mengubah cara pengajaran berdasar keperluan semasa. Sebagai seorang guru, Anda perlu mempunyai pengetahuan itu sendiri. Ini bermakna guru perlu menguasai pengetahuan dalam bidang masing-masing dan sentiasa meningkatkan kemahiran mereka. Selain itu, guru juga perlu mengubah cara pengajaran dilakukan. Pendidikan tidak boleh
bersifat tradisional semata-mata. Sebaliknya, ia perlu lebih interaktif dan inovasi untuk menarik minat pelajar serta memastikan mereka berkemahiran seperti yang dihasratkan dalam laporan Rahmah Talib. Kesimpulannya, hubungan antara dasar pendidikan Malaysia seperti sistem pendidikan pondok, Penyita Razak 1956 dan laporan Rahmah Talib 1960 dengan falsafah pendidikan kebangsaan serta falsafah pendidikan guru adalah jelas dalam maklumatnya untuk membentuk masyarakat yang berilmu dan berketerampilan, berakhlak mulia dan bersatu padu. Sistem pendidikan pondok menekankan pendidikan agama Islam dan moral yang selari dengan FPK yang ingin melahirkan rakyat Malaysia berakhlak mulia, dan FPG yang mengutamakan pembentukan guru yang berpekerti mulia. Manakala Penyita Razak 1956 pula bertujuan menyapadukan penduduk berbilang kaum di Malaysia, selari dengan FPK yang menekankan sumbangan terhadap keharmonian masyarakat dengan negara, serta FPG yang menitik beratkan masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin. Akhirnya, laporan Rahmah Talib 1960 menekankan pendidikan teknik dan vokasional sejajar dengan hasrat FPK untuk melahirkan warga negara yang berpengetahuan dan berketerampilan, serta FPG yang membentuk guru dengan pandangan progresif dan saintifik. Oleh itu, ketiga-tiga dokumen ini memainkan peranan penting dalam membentuk hala tuju pendidikan negara yang berfokus kepada pembangunan individu dan masyarakat yang seimbang dari segi akhlak, ilmu pengetahuan, berketerampilan dan perpaduan. Itu saja. Sekian, terima kasih.